Politeknik Brunei mencatat satu detik bersejarah tahun ini apabila berjaya melahirkan lebih 500 graduan dalam pelbagai bidang ilmu. Convocation kali pertama yang diadakan pada 15 Januari lalu menandakan Politeknik Brunei telah mencapai satu milestone dalam menghasilkan graduan-graduan pendidikan teknik untuk menyumbang ke arah perkembangan dan pembangunan negara. Hadir bagi menyempurnakan penyampaian sijil diploma lanjutan kepada para graduan, Menteri Pendidikan Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Karna, Datuk Seri Setia Awang Haji Abu Bakar bin Haji Apong. Juga hadir Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Seri Setia Awang Haji Yusof bin Haji Ismail. Majlis Convocation Politeknik Brunei dimulakan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Surah Ash-Shu'ara oleh graduan diploma lanjutan dalam perkawanan perniagaan Awang Abdul Qawi bin Haji Mat Yamin. Surah tersebut antara lain menekankan setiap kejadian di langit dan di bumi adalah petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang ingin meneliti dan mengkaji bagi menjana kemajuan ilmu untuk kesejahteraan ummah. Surah tersebut juga mengingatkan umat manusia supaya jangan hanya giat berusaha ke arah kemajuan tapi mengenepikan tuntutan agama. Jangan terus membangun segala bentuk binaan tapi mengenepikan hak-hak orang lain. Jika bangsa tidak melihat adanya peranan pencipta iaitu Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap kemajuan dan pembangunan mereka, ditakuti amarannya sama seperti yang ditimpakan oleh Allah kepada kaum Ad. Sebagai sebuah institusi pendidikan tinggi yang baru, Politeknik Brunei berharap untuk mencapai misinya melengkapkan pelajar dengan kemahiran yang berterusan melalui pendidikan holistik dan berkualiti dalam pengajaran dan persekitaran yang menyokong pembelajaran. Pemangku Pengarah Politeknik Brunei, Dennis Ho Mun Tai, dalam ucapan alu-aluannya antara lain menekankan Politeknik Brunei mempunyai aspirasi untuk menjadi sebuah institusi yang bereputasi tinggi dalam mengeluarkan para graduan yang berinovatif, berkemahiran, berdaya saing dan berpengetahuan selaras dengan visi dan misinya untuk memainkan peranan penting bagi perkembangan sosial dan ekonomi negara Brunei Darussalam. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, Politeknik Brunei telah menggenap pasti sebanyak 10 program perancangan awal yang digariskan dalam draft Plan Perkembangan 5 tahun 2015 hingga 2020. Dalam pelaksanaan plan tersebut, Politeknik Brunei berharap akan terus memberi peluang kepada pelajar-pelajar lepasan sekolah menengah dan lepasan institusi pengajian teknikal Brunei untuk melanjutkan pengajian mereka dengan menawarkan pelbagai program di dalam bidang yang diperlukan oleh pihak industri. Menteri Pendidikan Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Karna, Datuk Seri Setia Awang Haji Abu Bakar dalam ucapannya menyarankan supaya kursus-kursus yang ditawarkan oleh Politeknik Brunei perlu ditanda aras dengan piawaian antarabangsa. Kursus-kursus katanya juga perlu sentiasa diselaraskan dengan keperluan pasaran pekerjaan termasuk dengan industri dan sektor swasta supaya ianya sentiasa relevan dengan perkembangan dan tuntutan kerja yang sentiasa berubah. Politeknik Brunei dan juga institusi-institusi pendidikan lain di negara ini hendaklah sentiasa melibatkan stakeholders di negara ini dalam merangka dan meneliti kesesuaian kursus-kursus yang ditawarkan serta menggabungkan aspek perantisan atau apprenticeship dalam kursus-kursus yang ditawarkan. Ini adalah amat penting untuk memastikan setiap graduan yang dilahirkan dari institusi-institusi pendidikan negara ini adalah marketable dan job ready, seperti juga usaha antara Kementerian Pendidikan dan Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri dalam merangka Energy Industry Competency Framework atau EICF. Melalui kolaborasi tersebut, kursus-kursus yang ditawarkan adalah berdasarkan kepada keperluan
atau demand driven, hands on dan mempunyai aspek perantisan ataupun apprenticeship yang mampu mempersiapkan para pelajar dengan kemahiran-kemahiran yang diperlukan. Di samping itu, usaha-usaha seperti ini perlu dilaksanakan untuk mengelakkan ketidaksepadanan atau mismatch antara keperluan pasaran pekerjaan dan kelayakan yang dimiliki oleh para graduan. Masalah mismatch ini bukan saja akan merugikan dari segi pelaburan kerjaan dalam pendidikan, malahan ianya juga adalah salah satu penyumbang kepada kadar pengangguran di negara ini. Seramai 582 orang graduan pengambilan pertama dan kedua menerima sijil diploma lanjutan pada Majlis Convocation sulung ini. Dari jumlah tersebut, 247 graduan lelaki dan 335 graduan perempuan. Kelulusan diploma lanjutan dari Politeknik Brunei telah diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan Negara Brunei Darussalam melalui Majlis Kebangsaan Pengiktirafan Kelulusan sebagai sebanding dengan kelulusan Diploma Tertinggi Kebangsaan BTEC. Politeknik Brunei menyedari akan pentingnya kemahiran yang relevan dalam menyokong perkembangan ekonomi di negara ini untuk memenuhi wawasan negara 2035. Justru, institusi pengajian tinggi ini akan menggunakan mandat yang diberikan untuk terus berusaha dalam menaik taraf kualiti pengajaran dan pembelajaran di samping menambah kepelbagaian program, terutama sekali dalam bidang sains dan kejuruteraan yang akan ditawarkan di institusi tersebut. Para graduan disaran untuk lebih mempunyai cita-cita di dalam diri mereka. Mereka tidak semestinya bertanggapan bahawa peluang untuk meningkatkan kelulusan dan kemahiran akan berakhir setelah mereka menceburkan diri dalam dunia pekerjaan. Menurut Menteri Pendidikan, dengan menceburi dunia pekerjaan setelah menamatkan pengajian akan membuka perspektif yang lebih luas lagi kepada para graduan untuk menerokai peluang-peluang peningkatan kemahiran yang benar-benar diperlukan oleh pasaran pekerjaan semasa. Pada majlis convocation ini, 9 graduan menerima anugerah pencapaian terbaik. Anugerah pelajar terbaik diberikan kepada Awang Muhammad Hanif bin Jumat, pelajar pengambilan pertama diploma lanjutan dalam rangkaian komputer, dan Dayang Mas Hafizah binti Anas, pelajar pengambilan kedua diploma lanjutan dalam perakaunan perniagaan. Mereka juga menerima anugerah akademik cemerlang. Empat lagi graduan yang menerima anugerah akademik cemerlang ialah Awang Abdul Khalik bin Arifin, pelajar pengambilan pertama diploma lanjutan dalam pemasaran perniagaan, Dayang Syazwani binti Bakir, pelajar pengambilan kedua dalam bidang sains maklumat, Awang Muhammad Hanis bin Zaini, pelajar pengambilan pertama dari jurusan Reka Bentuk Dalaman, dan Awang Muhammad Syazwan bin Ramli, pelajar pengambilan kedua jurusan Kejuruteraan Telaga yang kini sedang melanjutkan pengajian di salah sebuah universiti di China. Manakala Dayang Sabariah binti Haji Isa, pelajar pengambilan pertama dalam bidang Reka Bentuk Dalaman, menerima anugerah cemerlang aktiviti pengayaan.
Penubuhan Politeknik Brunei pada tahun 2012 merupakan satu milestone pendidikan negara. Ianya telah memberikan satu lagi pilihan laluan pendidikan kepada pelajar di negara ini. Ini selaras dengan salah satu objektif pelaksanaan sistem pendidikan negara abad ke-21, iaitu penyediaan pelbagai laluan pendidikan mengikut kecenderungan para pelajar. Di samping itu, penubuhan Politeknik Brunei adalah salah satu usaha Kementerian Pendidikan dalam mendukung pencapaian salah satu matlamat wawasan Brunei 2035, iaitu dalam melahirkan rakyat dan penduduk yang berpengetahuan dan berkemahiran tinggi. Kejayaan para graduan dapat menamatkan pengajian mereka adalah bukti kepada kesungguhan dan usaha yang tiada mengenal penat lelah dalam mengikuti kuliah dan pembelajaran. Kejayaan tidak akan datang bergolek. Atas faktor itulah, Awang Muhammad Hanif bin Jumat menanam azam yang tinggi untuk menambah prestasi diri. Graduan yang menerima anugerah pelajar terbaik pengambilan pertama ini tidak pernah berasa cukup dengan ilmu yang diperolehi. Dia kini menyambung pengajian pada peringkat ijazah sarjana muda di Institut Teknologi Brunei dalam bidang rangkaian komputer dan keselamatan. Berpegang kepada pepatah di mana ada kemahuan pasti temui kejayaan, beliau mengongsikan beberapa amalan untuk cemerlang dalam pendidikan. Saya sentiasa ingat 3 perkara. Yang pertama, ingat kepada Allah, jangan lupa kepada ajaran-ajaran Islam, sentiasa sembahyang dan jangan lupa membaca Al-Quran. Dan yang kedua, saya hendaklah menghormati kedua ibu bapa. Dan yang ketiga, amalan ketiga ialah amalan belajar. Kalau Taninda belajar, macam mana akan berjaya. Pelajar terbaik pengambilan kedua, Dayang Mas Hafizah binti Anas, bertekad untuk mempertingkatkan pencapaiannya demi masa depan yang lebih cemerlang. Kecintaan terhadap dunia perniagaan mendorong gadis ini melanjutkan pengajiannya pada peringkat ijazah sarjana muda di Universiti Brunei Darussalam dalam jurusan pentadbiran perniagaan. So, masa ni je di negara Brunei Darussalam, bidang bisnes makin luas, jadi peluang lebih banyak untuk mencuburi bidang tersebut. Saya berharap akan terus maju jaya dan akan terus berusaha untuk membuat kedua ibu bapa saya bangga dan juga untuk membalas budi diorang serta membalas budi jasa baik pensyarah-pensyarah di Politeknik Brunei kerana sentiasa mendorong saya selama saya belajar di Politeknik Brunei. Awang Muhammad Zul Hakimi Ilham bin Haji Muhammad Yassin yang berhasrat untuk melanjutkan pengajiannya dalam bidang kejuruteraan perisian mengongsikan pandangannya mengenai keistimewaan kursus Sistem Maklumat dan Teknologi yang dipelajarinya semasa 2 tahun di Politeknik Brunei. Selepas beberapa kajian, saya dapati yang kursus Sistem Maklumat dan Teknologi ini mempunyai banyak cabangan untuk pada masa depan dan juga mempunyai banyak bidang dapat dicuburi. Awang Abdul Khalik bin Arifin, graduan dalam jurusan pemasaran perniagaan pula mengakui segala ilmu yang dipelajarinya sangat berguna. Teori menjadi garis panduan untuknya menempuhi dunia pekerjaan kelak. Belajar di Politeknik Brunei sungguh mencabar dan banyak ilmu yang diperolehi semasa saya di sana. Salah seorang graduan yang berjaya menamatkan pengajiannya ialah Dayang Nur Syihidah binti Muhammad Mersidi. Dayang Nur Syihidah yang mengalami masalah kurang pendengaran tidak menganggap kekurangan yang ada pada dirinya sebagai bebanan tetapi lebih kepada cabaran bagi meningkatkan usaha. Menjawab soalan dengan menggunakan bahasa isyarat, graduan dalam bidang diploma lanjutan Sistem Maklumat dan Teknologi ini menjelaskan kejayaan yang dimiliki tidak melalui jalan mudah tetapi berusaha berlipat kali ganda untuk meraih kejayaan. Pensyarah-pensyarah dan rakan-rakan sangat penting baginya kerana mereka sering membantu dalam pelbagai aspek dan sering memberikan semangat serta dorongan. Graduan yang bercita-cita untuk menjadi teknisian IT ini berpendapat tidak kira siapapun diri kita, setiap individu berpeluang mencapai cita-cita yang diidamkan. Menurutnya, sebagai manusia yang diberikan akal sebagai kelebihan, gunakanlah ia dengan penuh manfaat untuk mencapai kejayaan.
Pada sebelah malamnya pula berlangsung malam anugerah dan doa kesyukuran bagi meraikan kejayaan para graduan yang telah menamatkan pengajian mereka. Majlis yang diadakan di Hotel Kulap Plaza dihadiri oleh Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Seri Setia Awang Haji Yusof bin Haji Ismail. Semasa berucap, Datuk Seri Setia Awang Haji Yusof melahirkan kegembiraan yang sebahagian besar daripada para graduan yang telah menamatkan pengajian mereka bagi sesi pengambilan pertama dan kedua telah memperolehi pekerjaan menurut bidang masing-masing. Bahawa ada pelajar-pelajar yang telah mendapat tawaran pekerjaan semasa mereka menjalani latihan industri dalam tempoh 3 bulan yang tersebut. Keadaan ini memberikan saya penuh keyakinan bahawa betapa pihak industri telah memberikan kepercayaan kepada kualiti pengajaran dan pembelajaran yang diamalkan di Politeknik Brunei masa kini. Oleh yang demikian, adalah menjadi tanggungjawab kepada Politeknik Brunei untuk mempertahankan kualiti ini, malah semestinya harus melipat gandakan usaha untuk mempertingkatkan kualiti tersebut dari semasa ke semasa. Pada majlis ini, seramai 8 orang graduan menerima anugerah pencapaian khas atas penyertaan mereka dalam pendidikan, pertandingan peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Seramai 22 graduan menerima anugerah akademik cemerlang. Hasil analisa awal dari kajian pengesanan graduan yang dijalankan oleh Politeknik Brunei mendapati jumlah graduan pengambilan pertama dan kedua yang telah mendapat pekerjaan serta graduan yang melanjutkan pelajaran adalah sebanyak 70%. Penubuhan Politeknik Brunei adalah diasaskan dari titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam semasa majlis sambutan Hari Guru kali ke-18 pada 18 Oktober 2008 di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Berikutan dengan titah perkenan baginda itu, maka pada bulan Januari 2012, Politeknik Brunei telah memulakan sesi pengajian di kampus sementaranya di Jalan Ong Som Peng dengan pengambilan pertama seramai 443 orang pelajar. Sehingga pengambilan keempat sesi 2014-2015, jumlah pelajar di Politeknik Brunei telah mencecah 1,400 orang. Politeknik Brunei ditubuhkan untuk menyahut permintaan utama sosioekonomi negara dan dalam usia tunas ini, institusi pengajian tinggi ini berjaya menyediakan keperluan kemahiran dengan mengeluarkan graduan-graduan daripada 3 buah sekolah iaitu Sekolah Perdagangan, Sekolah Info Komunikasi dan Teknologi dan Sekolah Sains dan Kejuruteraan. Negara Brunei Darussalam memerlukan tenaga kerja yang berkemahiran tinggi untuk mencapai matlamat wawasan negara 2035. Politeknik Brunei adalah salah satu penyumbang kepada proses pembinaan negara dengan membangunkan kemahiran profesional dan peribadi generasi masa kini dan akan datang. Ke arah itu, Politeknik Brunei telah merangka rancangan pembangunan 5 tahun 2015-2020 PB 2020 sebagai peta arah masa kini dan akan datang dengan mengenal pasti matlamat dan objektif serta strategi-strategi untuk mencapai visi dan misinya. Terdapat 5 strategi dan 10 strategi program telah dirancang dan salah satu strategi program yang telah dikenal pasti untuk merealisasikan matlamat rancangan 5 tahun pembangunan pertama pada tahun 2020 ialah mengukuhkan perkongsian per industri di mana penglibatan dan komunikasi dengan pihak berkepentingan industri yang berkaitan adalah penting dengan memastikan bahawa Politeknik Brunei terus menyediakan program-program yang berkaitan yang sesuai dengan keperluan industri dan memenuhi permintaan ekonomi Brunei. Mengukuhkan perkongsian dengan industri yang berkaitan adalah kunci utama untuk membuat Politeknik Brunei institusi teknikal yang dinamik dan progresif. Beberapa memorandum persefahaman MOU dengan industri tempatan yang berkaitan telah ditandangani
dan selebihnya dalam perancangan, termasuk agensi di luar negara untuk membantu mengukuhkan kerjasama sedia ada dan perkongsian dengan pihak industri. Ini seterusnya akan membantu Politeknik Brunei untuk merancang dan membangunkan program-program dan mengarahkan sumber-sumber dengan lebih berkesan dan cekap. Politeknik Brunei sentiasa berusaha dan memastikan program-program yang ditawarkan adalah bersesuaian dengan keperluan dan permintaan industri, dan dengan itu, pelajar-pelajar akan dapat memperolehi kemahiran yang relevan dan terkini terhadap amalan industri. Dengan penekanan yang kuat pada hands-on, latihan kemahiran, program-program yang direka akan membantu graduan memperoleh kemahiran untuk bekerja dengan lebih berkesan, membangunkan pemikiran kreatif dan memupuk pemikiran inovatif supaya dapat menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dengan lebih berkesan. Sementara itu, untuk menggalakkan pencapaian pensijilan yang berkaitan ICT selaras dengan keperluan kurikulum dan pada menyokong visi Politeknik Brunei dalam mengeluarkan graduan yang inovatif, mahir dan boleh dipasarkan, Politeknik Brunei pada 5 Februari lalu menandatangani Memorandum Persefahaman MOU bersama Microsoft Brunei Sdn Bhd. Hadir pada majlis yang berlangsung di Hotel Antarabangsa Rizkun Gadong, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Perhubungan Awang Muhammad Riza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus. Semasa berucap pada majlis tersebut, Pemangku Pengarah Politeknik Brunei Dennis Ho Muntai berkata, perjanjian rakan dalam pembelajaran adalah satu inisiatif global yang direka untuk membantu setiap individu mendapat pendidikan yang sewajarnya dengan memberi tumpuan kepada pendidik dan pemimpin pendidikan bagi meningkatkan akses kepada teknologi secara aktif dan menggunakan penggunaannya dalam pembelajaran melalui beberapa komponen, iaitu latihan untuk para pendidik dan pemimpin pendidikan, penyelidikan inovasi terbaik dan membina masyarakat yang profesional untuk memastikan setiap pelajar mendapat faedah daripada rangkaian global. Menandatangani bagi pihak Politeknik Brunei ialah pemangku pengarahnya Dennis Ho Muntai, manakala Microsoft Brunei Sdn Bhd diwakili oleh pengurus negara Dayang Haniza binti Haji Zakaria. MOU pada kedua-dua pihak itu bertujuan untuk memaju dan membangunkan kerjasama dalam aktiviti pendidikan.